Okay, Assalamualaikum dan selamat malam semua. Malam ini kami nak membentangkan tentang tajuk kewajipan membunuh menurut perspektif barisan hadapan. Okay. Nama saya Nur Azlina binti Ramli, pemegang nombor kad matrik D202120987818. Saya Aida Raihanis binti Junaidi, pemegang kad matrik D202120987838. Okey, bahagian pengenalan. Menurut Dobrin 1996, di Amerika Syarikat, semakan demi semakan menunjukkan sokongan kontemporari yang kuat untuk penggunaan hukuman mati. Hukuman mati negara tidak dikenakan di halayak ramai, tetapi secara tertutup, di mana hanya segelintir orang yang mengetahui proses sebenar. Dalam kes ini, dispensasi keadilan beroperasi di sebalik tabir. Rakyat dapat berpegang kepada konsep hukuman mati dan berasa selesa dengan pengetahuan bahawa ketakutan mereka terhadap jenayah dan penganiayaan boleh diketepikan melalui kesanggupan negara untuk bertindak bagi pihak mereka dengan menghapuskan pesalah dan jenayah dalam negara. Hukuman mati adalah cara yang paling sesuai untuk masyarakat menangani masalah berkaitan jenayah. Orang ramai perlu memahami institusi yang diperlukan untuk menyokong dan menjamin kehidupan rakyat yang terjejas. Next. Okey, berikut adalah karya yang menawarkan pendedahan mengenai hukuman mati kepada masyarakat umum. Karya yang pertama adalah Dead Man Walking, karya daripada Sister Helen. Seterusnya yang kedua ialah karya The Chamber, karya John Grisham. Okay, karya ini daripada Sister Helen ni, sekejap ya. Daripada Sister Helen ni, dia melihat emosi sebenar keluarga keluarga mereka terhadap mangsa dan mereka yang dihukum dalam jenayah. Seterusnya karya yang by John Grisham ni pula, dia menyaksikan pertarungan geng palsu untuk melarikan diri daripada kematian akibat gas yang membawa maut. Seterusnya. Okey, satu pandangan daripada barisan hadapan. Undang-undang negeri kini mentarifkan hanya pembunuhan premeditasi atau pembunuhan peringkat pertama sebagai kesalahan besar. Yang kedua, antara faedah yang diperoleh daripada penggunaannya dari segi hukuman, pencegahan dan keselamatan. Untuk hukuman ni, barisan hadapan ni dianggap sebagai hukuman bunuh lah, sebagai dia jadikan sebagai hukuman. Kalau pencegahan ni, tujuannya adalah untuk mencegah daripada orang lain membuat jenayah. Dan keselamatan ni adalah untuk menjamin keselamatan masyarakat di negara tersebut. Yang ketiga, hujah terhadap hukuman mati telah mengikut jenis kes 137 pembunuhan mandatori yang serupa, iaitu jika seseorang melakukan pembunuhan peringkat pertama, ada kemungkinan nyawanya akan diambil. Dan keempat, tempoh masa dari sabitan kesalahan hingga dijatuhkan hukuman mati mengambil masa 15 hingga 20 tahun. Seterusnya. Okay, kemudian kita masuk kepada akses kepada pelaksanaan. Sejak menurut Basel 1993, sejak tahun 1830-an, hukuman mati negara telah menjadi semakin separa tersembunyi ketika beroperasi. Yang kedua, dalam karya 140 Elizabeth Maclean oleh Basel 1993, Undang-Undang Media bergelut untuk meluaskan akses kepada persembahan melalui penggunaan alat rakaman berbanding undang-undang perjuangan kontemporari yang lain seperti akses kepada ucapan dan pemenjaraan dan penggunaan kamera di bilik mahkamah. Seterusnya, proses sebagai cara yang sangat teknikal dan cekap untuk menamatkan ancaman nyawa kepada masyarakat sambil menjadikan tugas kawalan lebih selesa. Menurut Meadows 1995,
Pada tahun 1888, Suruhanjaya Giri telah dibentuk untuk menyiasat kaedah yang paling berperikemanusiaan dan praktikal untuk melaksanakan hukuman mati di New York. Laporan Suruhanjaya menolak suntikan maut atas alasan bahawa ia terlalu kuat, dikaitkan dengan amalan perubatan dan sebagai cara yang sah untuk mengurangkan penderitaan manusia. Seterusnya, dalam bilik saksi, paderi, peguam, keluarga dan rakan pembela serta mangsa semuanya berdiri di bilik yang sama semasa prosedur hukuman membunuh ini dijalankan. Namun kumpulan itu terpisah kerana faktor emosi. Yang ketiga, penyokong penerbitan retentionis berpendapat bahawa dengan menyiarkan hukuman mati, masyarakat akan mendapat manfaat daripada peningkatan ciri, pencegahan dan tindak balas. Seterusnya, penyokong pemansuhan berhujah bahawa dalam demokrasi rakyat mempunyai hak untuk melihat tindakan yang diambil oleh kerajaan terhadap rakyatnya. Seterusnya, sebahagian daripada gerakan menurut Besler 1993, sebahagian daripada gerakan perswastaan pada tahun 1800-an, 4 negeri meluluskan undang-undang menjadikannya satu kesalahan jenayah bagi akhbar untuk menerbitkan sebarang butiran pelaksanaan. Dengan kelulusan Akta Pelaksanaan Electric New York pada tahun 1888 adalah menjadi satu jenayah untuk menerbitkan butiran sebarang pelaksanaan. Pihak media juga dilarang melakukan temu bual secara bersemuka dengan orang yang dijatuhi hukuman mati kerana boleh mendatangkan mudarat. Sebaliknya, hanya wajar berjumpa sembang menggunakan telefon sahaja. Kes ini diwujudkan untuk menghalang akses kepada banduan agar tidak mendapat publicity terhadap orang luar. Seterusnya, proses pelaksanaan. Yang pertama, temu bual menggunakan telefon bersama banduan boleh direkodkan. Yang kedua, kata-kata terakhir daripada banduan disampaikan secara peribadi dan berperingkat. Yang ketiga, banduan tidak dibenarkan berjumpa dengan keluarga. Keempat, prosedur pelaksanaan hukuman mati dilaksanakan oleh pasukan operasi khas atau sukarelawan. Yang kelima, sukarelawan diberi peperiksaan psikologi untuk memastikan mereka boleh menghadapi situasi dan perkara yang akan mereka lalui. Dan yang keenam, pegawai tinggi negeri harus memastikan semua keraguan telah habis dan mendapat maklumat yang betul sebelum meneruskan pelaksanaan melalui panggilan telefon merah daripada peguam. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Okey, seterusnya kita pergi kepada isu logistik berkaitan pementasan pelaksanaan hukuman mati. Okey, isu logistik ini diterangkan oleh seseorang yang bernama Bob, bukan nama sebenar. Dia adalah seorang pegawai tinggi negeri dan di interview disebabkan dia nak berkongsi pengalaman dia menghadapi dan menyaksikan lima hukuman mati. Satunya hukuman mati secara gas maut dan 4 lagi hukuman mati secara suntikan maut. Di antara isu logistiknya yang pertama adalah perubatan. Yang pertama, kekurangan kepakaran perubatan untuk latihan kaki tangan kerana Persatuan Perubatan Amerika Syarikat menentang hukuman mati. Di sini ni adalah untuk hukuman mati untuk kes suntikan maut. Jadi maksudnya di sini diorang tak ada kekurangan lah kepakaran perubatan untuk latih kaki tangan ni nak jalankan hukuman mati secara suntikan maut tu. Jadi diorang terpaksa suruh anggota lain seperti bekas anggota mayat atau medik tentera untuk menjalankan hukuman mati secara suntikan maut tu. Yang kedua ialah memastikan semua orang mengamalkan prosedur dan mempunyai jumlah ubat yang betul dan telah diinventari dengan sangat rapi. Jadi isunya susah. Jadi nak memastikan semua orang mengamalkan prosedur dengan betul tu susah, sebab kita perlu pastikan semua jumlah ubat dengan betul diinventari, lepas tu mempunyai deskripsi lah
dan mendapat bekalan dari farmasetikal untuk jalankan hukuman suntikan secara maut tu. Yang ketiga, isu pemotongan di mana urat banduan disalahgunakan dan tidak boleh disuntik. Perlu mencari arteri lain untuk ke dalam arteri utama. Jadi ada isulah di mana bila banduan ni dia ada salah gunakan dia punya urat ni untuk cucuk dadah ke, jadi urat tu terganggu, jadi tak boleh nak salurkan untuk jalankan suntikan maut tu lah, hukuman mati tu. Jadi diorang perlu cari arteri lain untuk masukkan ke dalam arteri utama. Contohnya arteri karotid dan yang lain-lain lah. Okay. Seterusnya isu logistik. Yang kedua ialah pergerakan ke penjara. Okay. Yang pertama, memastikan semua kumpulan berasingan tiba tepat pada masanya, termasuk semua pihak, kawalan media dan penonton lain. Jadi untuk hukuman mati ni, pergerakan ke penjara tu diorang kena pastikan semua pihak media, pihak yang menjalankan operasi khas untuk jalankan hukuman mati tu kena tiba tepat pada masa lah dekat penjara tu. So prosedur tu lebih berjalan dengan lancar lah. Yang kedua, mengawal lalu lintas akses kepada penjara dan sekitar penjara. Jadi diorang kena pastikan lalu lintas tu smooth je lah. So semua pihak boleh sampai di tempat pada masanya dan tak lambat lah untuk jalankan hukuman mati. Sebab hukuman mati ni dia ada dia punya masa dia, so kena ikutlah prosedur dia tu. Seterusnya, Basler 1953 ada melakukan peralihan waktu hukuman mati dilaksanakan kepada jam antara tengah malam sehingga 6 pagi. Okay, biasanya kalau dulu hukuman mati ni diorang laksanakan, diorang tetapkan pada waktu pagi. Tetapi untuk tujuan untuk menghalang orang awam daripada mendengar butiran hukuman mati tu, diorang alihkan waktu tu jadi antara tengah malam hingga 6 pagi. Jadi adalah privasi semasa hukuman mati tu dijalankan. Okey, yang terakhir, memastikan coroner berada di penjara tepat pada masanya dan memastikan pakar psikologi ada untuk memberi taklimat kepada kaki tangan selepas itu. Okey, coroner ni adalah apa? Sekejap coroner ni pegawai awam yang siasat kes kematian mengejut. Jadi kena pastikan coroner ni, sebab dia pegawai yang siasat kes kematian mengejut ni, dia kena berada di penjara tepat pada masanya. Dan untuk pastikan pakar psikologi ada untuk memberi taklimat kepada kaki tangan selepas itu. Okay, maksudnya kaki tangan yang berurusan dan berhadapan dengan situasi hukuman mati ni, diorang kena diberi taklimat psikologi supaya sebelum dan selepas pelaksanaan hukuman mati tu diorang punya mental dah bersedia dan diorang tahulah apa yang diorang kena hadapi masa hukuman mati tu. So tak ada diorang terkejut mental ke apa ke macam tu. Okey, seterusnya. Okey, yang ketiga, isu logistik berurusan dengan media. Okey, yang pertama, media tidak dibenarkan untuk mengambil gambar kaki tangan operasi khas yang bertugas. Jadi memang semuanya sepanjang pelaksanaan hukuman mati tu perlu privacy dan media tak boleh ambil gambar atau apa-apa video tape lah semasa kaki tangan operasi khas bertugas. Okey, yang kedua, kena memastikan privasi kaki tangan dilindungi macam tadilah, supaya tak ada isu lah masa hukuman mati tu. Jadi yang ketiga, Mahkamah Agung ada memutuskan bahawa tiada sesiapa yang berhak melihat kecuali pihak yang diberi kuasa oleh undang-undang atau pegawai penjara. Jadi pihak yang tertentu sahaja yang boleh saksikan hukuman mati tu. Seterusnya, okey, kita balik pada respon percuma terhadap kenyataan pro dan con. Okey, pro dan con ni kebaikan dan keburukan. Okey. Okey. Okey, penyataan ni dinyatakan oleh diambil dari pelajar-pelajar dari universiti.
Lepas tu respon ni dia diberikan oleh BOP tadi, Pegawai Tinggi Negeri. Okay, pernyataan untuk pertingkatan pertama, saya berpendapat bahawa adalah tidak adil untuk membunuh seorang dan tidak membunuh yang lain juga. Saya tidak tahu sama ada kehidupan tanpa parol, hanya mungkin hukuman yang lebih berat. Okey, parol ni adalah pelepasan untuk banduan sebelum tarikh tamat tempoh hukuman penjara dia. Bila dia berkelakuan baik, so dia boleh dilepaskan sebelum tempoh hukuman ditamat lah. Okay, respon pegawai tinggi tadi, ia bukan diskriminasi sebab yang pernyataan tadi maksud dia ingat diskriminasi lah apabila kita macam tak adil lah untuk bunuh seorang tu, tapi seorang lagi yang terlibat tu tak dibunuh juga. Sebaliknya, ada yang lebih bersedia tanggung kos yang terlibat. Lepas tu, kehidupan tanpa parol bukanlah hukuman yang lebih ketat kerana banduan masih boleh hidup dan ada jaminan daripada perlembagaan tertentu. Okay, seterusnya petikan kedua, pernyataan dia, banyak pembunuhan dilakukan dan hanya segelintir yang terlibat ditangkap dan didakwa. Okay, respon dia, hanya segelintir pelaku yang benar-benar ditahan dan disabitkan kesalahan dan dijatuhkan hukuman. Okay, tak banyak lah. Lepas tu, pernyataan kedua, kebanyakan yang didapati bersalah adalah minoriti dan miskin. Okay, respon dia, tak bermakna kalau anda miskin dan minoriti dan melakukan jenayah, anda tidak patut dikenakan hukuman. Sebab ramai pertikaikan bahawa yang selalu buat jenayah ni adalah daripada golongan miskin dan minoriti. Tapi memang dia punya kenyataannya memang ramai daripada golongan mereka, sebab diorang punya alasan nak buat jenayah tu mungkin lebih kepada sebab diorang miskin lah. Contoh. Lepas tu, matlamat hukuman adalah untuk beri kesedaran dan peluang untuk bertaubat, tetapi tidak untuk kes kematian. Respon dia, banduan sebenarnya berpeluang untuk bertaubat walaupun tu hukuman mati. Tapi diorang boleh bertaubat sebab sebelum hukuman mati tu diorang diberi peluang untuk bagi kata-kata terakhir atau berdoa kepada untuk bertaubat lah, macam tu. Okay, seterusnya petikan ketiga, kenyataan dia, jika anda menghargai kehidupan, anda tidak boleh merelakan kemudahan hidup dengan cara berdarah dingin seperti hukuman mati. Okay, maksudnya kat sini dia tak puas hatilah kita kena hargai hidup, jadi tak bolehlah hukum orang macam tu. Okay, respon dia, itu adalah kepercayaan, tapi tak ada agama yang tak percaya bahawa mengambil nyawa memerlukan nyawa. Sebab kita punya agama pun, agama Islam, Kristian, Yahudi, semua agama tu kita percaya bahawa kalau kita ambil nyawa orang lain, kita kena ganti dengan nyawa orang lain. Jadi hukuman mati tu memang patutlah dijatuhkan kepada orang yang membunuh dan mengambil nyawa orang lain. Okey, petikan yang keempat, pernyataan dia, saya rasa tiada manusia yang berhak mengatakan bahawa nyawa manusia lain tiada nilai kerana kita adalah anak-anak Tuhan. Ni petikan daripada diorang lah yang menganut agama Kristian tu. Jadi tidak patut kita ambil peranan Tuhan dengan bunuh seseorang. Respon dia, walaupun kita anak Tuhan, Tuhan beri kita satu set peraturan di mana kita tak boleh membunuh. Maknanya betul lah bila kita bunuh orang, kita kenalah bagi dia hukuman bunuh dia. Kita ambil nyawa dengan nyawa lah. Contohnya, lepas tu contoh kalau mencuri, hukuman dia potong tangan, macam tu, biar balasan dia setimpal lah. Lepas tu petikan kelima, pernyataan dia, saya tidak percaya ada hukuman yang cukup keras bagi seseorang yang mengambil kehidupan orang lain. Maksudnya kat sini dia menyokonglah hukuman mati ni dijatuhkan kepada pesalah yang membunuh orang. Maknanya dia tak percayalah ada hukuman yang lagi bagus daripada hukuman mati tu kepada orang yang bunuh orang. Respon dia, macam itulah, benar. Tapi kaedah kematian tidak sepatutnya cuba untuk mengimbangi perkara buruk yang dilakukan oleh orang itu. Respon dia kat sini macam acuh tak acuh lah, macam tu. Tapi dia setujulah dengan pernyataan tu. Okay, soalnya petikan terakhir, petikan 6, pernyataan dia, saya sangat menyokong hukuman mati kerana pembunuhan adalah jenayah muktamad dan ia sepatutnya mempunyai hukuman muktamad, iaitu kematian, bukan penjara seumur hidup. Jadi dia cakap dia sokonglah hukuman mati ni dijatuhkan, bukannya diberi hukuman penjara seumur hidup, sebab dia macam tak setimpal lah. Bila kita ambil nyawa orang lain, kita bagi penjara seumur hidup je, patutnya kita bagilah dia mati juga kan, macam tu. Okay, respon dia,
Diakui bahawa tiada keadilan objektif wujud iaitu keadilan relatif. Oleh itu, hukuman yang dianggap hanya hari ini seperti kematian penalti mungkin tidak boleh dianggap esok saja. Okey, nota. Menurut Presiden Mahkamah Agung Amerika Syarikat, matlamat hukuman mati adalah pencegahan jenayah berat dan pembalasan mengikut Biasa 1993. Tambahan pula, Mahkamah Agung telah memutuskan bahawa legitimasi modal hukuman diukur dengan standard kesopanan yang berkembang dalam masyarakat. Oleh itu, tanggungjawab untuk hukuman mati terletak pada warga negara. Kami adalah sumber kuasa muktamad mengenai perkara yang akan dipertimbangkan betul dan salah dalam masyarakat kita. Jika kita memilih untuk melindungi diri kita daripada butiran hukuman mati atau mana-mana institusi lain kerana kesedaran membuat kita tidak selesa, maka jatuh sebagai tanggungjawab kita. Okey, perumusan dia. Bab ini berfungsi sebagai alat penerokaan, berhujah untuk mengembangkan wacana mengenai hukuman mati untuk memasukkan dimensi manusia dalam perbualan. Hukuman mati bukanlah kebenaran universal, diterima oleh semua orang. Sebaya 11 negeri pada masa ini tidak menghalalkan bentuk keadilan ini. Oleh itu, kita boleh melukis daripada tiada pihak berkuasa yang diterima secara universal untuk mengisytiharkan hukuman mati sebagai betul. Mencari pihak berkuasa luar untuk mewajarkan institusi negara kita adalah amalan buruk, tidak boleh diterima dalam demokrasi. Kita, rakyat dan kita sendiri yang menentukan apakah amalan yang dikodifikasikan dan tingkah laku yang boleh diterima oleh negara kita. Begitu juga kami menentukan bagaimana dan dalam keadaan apa kami akan membenarkan pesalah. Sebagai rakyat, kita tidak boleh tunduk kepada mana-mana pihak berkuasa luar, sama ada agama atau undang-undang, untuk tanggungjawab yang menjadi hak milik kami. Okey, itu sahaja pemberangan daripada saya dan Azina. Terima kasih.